Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya minta kepada kawan-kawan minta tolong share lah post yang ada dekat Geroda Merah tu. Minta tolong sebarkan dengan sebarang pembelian mungkin daripada kawan-kawan yang nak beli tu nanti menolong kami lah untuk membuat lebih banyak kajian dan kerja-kerja di masa-masa depan lah berkenaan dengan kenapa di EP Ground. Okey, benda ni kawan-kawan saya duk tag bila Raja Petra dia baru dalam minggu lepas kot cerita pasal kenapa DAP dan Cina ni gerun kepada orang Melayu lah. Dan kawan-kawan semua tag, dia kata abang apa yang abang kata tu semua betul, abang dah kata dah sebelum ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya pun bila kita mengkaji sejarah lah saya tak tahu pemikiran orang lain, tapi saya suka mengkaji benda yang kita nampak masa depan. Kita bila kita mengkaji ni, kita nampak step by step apa yang akan jadi tak satulah. Cuma biasalah benda yang tak jadi ni bila kita cerita orang akan ada perasaan macam takut, kata hang poyo palatau lah apa semualah. Tapi itulah, nak kata palatau tak palatau ni setakat saya duk tulis di Facebook saya sendiri walaupun dikecam dan sebagainya daripada bidang politik lah. Setakat ni benda yang saya tulis tu boleh kata 80% tu betul ya. Bukan kata saya nak mahamai dakwa-dakwi. Saya berani dakwa tu pasal benda tu saya tulis sebelum dan jadi. Yang pertama sekali, untuk kita faham pasal konsep politik kat Malaysia ni, kita ni berbilang kaum. Okey, itu yang pertama lah. Dan yang kedua, kita ada beberapa perjanjian-perjanjian sulit yang kita tahu dan kita tak tahu. Perjanjian-perjanjian ni kebanyakannya masih lagi tidak dikeluarkan ataupun dia tersimpan di dalam pelbagai rekod yang kita kena baca secara mendalam dan kita kena faham setiap satu perjanjian-perjanjian ni sama ada secara langsung atau tidak langsung. Interpretasi ataupun penterjemahan kepada perjanjian-perjanjian ni terserah pula kepada orang-orang yang mengkaji dan membaca. Maksud saya ialah, kalau saya mungkin saya tengok perjanjian, contohnya perjanjian Pangkor ni disebabkan oleh penipuan British. Tapi mungkin orang lain baca perjanjian Pangkor tu, contoh perjanjian Pangkor adalah satu perjanjian yang menguntungkan Perak, contoh. Ni contoh. Sebab tu sejarah, kalau kita faham, sejarah ini adalah satu contohnya kita jadikan sejarah ni sebagai satu macam pokok, tetapi dilihat daripada angle yang berbeza. Ada orang tengok daripada sudut 90 darjah, ada orang tengok daripada 180, ada tengok 45 darjah. Okey, jadi setiap orang yang melihat kepada pokok itu tadi, dalam konsep yang dalam 360 tu duduk dalam posisi masing-masing, akan mentafsirkan pokok tu tadi dengan pandangan mereka sendiri. Jadi sejarah ni apa, jangan bergaduh teruk-teruk. Itu yang pertama saya nak pesan lah. Cuma kita kena ada disiplin. Disiplin sejarah. Kita kena tahu apa semua disiplin, kita kena belajar metodologi dan sebagainya, falsafah. Kita baru kita faham kenapa sejarah ini dia jadi satu bidang yang eksklusif. Okey. Yang kedua, sebelum ni saya banyak cerita. Ustaz Isuk Desa jemput saya pergi Pulau Pinang, apa ceramah apa semua, dan disebabkan Ustaz Isuk lah saya boleh kata sampai nak ada tahap buat page sendiri, YouTube sendiri. Ni sebab jasa-jasa pada Ustaz Isuk jugalah. Okey, yang banyak memberi peluang saya untuk menceritakan tentang secara langsung ataupun tidak langsung berkenaan dengan campur tangan orang Cina di Malaysia. Okey, sepanjang saya buat kajian dan banyaklah saya jumpa orang lama, saya suka sembang. Banyak benda yang kita tak boleh share kat Facebook sebenarnya, tapi saya jumpa dengan orang lama. Mereka kata kebanyakannya akan kata orang Melayu tidak pernah berperang sesama sendiri. Sejak zaman Melaka, jatuhnya Melaka, orang Melayu tak pernah berperang sesama sendiri. Orang Melayu ni dia suka merajuk pendapat-pendapat umum, pendapat-pendapat pensyarah-pensyarah orang yang banyak mengkaji, dan juga pendapat orang awam mengatakan bahawa orang Melayu ni, raja-raja Melayu kalau dia merajuk, dia buka satu negeri lain. Itu sifat orang Melayu lah. Dan kalau kita tengok, kalau hampa suka kaji pasal Tok Nenek apa semua, bila dia Tok Nenek kita merajuk, dia pun lari duduk tempat lain, kadang-kadang tak balik apa semua lah. Itu sifat orang Melayu. Maknanya orang Melayu ni memang tak suka bergaduh. Tetapi apabila sampai ke satu tahap, kalau hampa rajin baca buku-buku berkenaan dengan Tai Kadai, Nancau. Nancau tu satu kerajaan yang berada di Yunan, yang turun ke bawah, yang mengalahkan semua kerajaan-kerajaan di belah-belah atas tu, di Indochina, dan akhirnya mereka turun ke bawah. Jadi bermula daripada saat itu, apabila jatuhnya kerajaan Angkor dan Khmer, daripada situlah bermula titik peperangan di antara orang Melayu dengan bukan Melayu lah. Saya tak mau sebut benda ni sebagai satu konspirasi macam lebih kurang Yahudi, perancangan apa semua. Benda ni saya tak tahu, Allah alam. Tetapi kalau ikut daripada apa yang saya duk kaji, baca,
memang dia ada satu guideline. Okey, hampa kena buat satu-satu macam ni. Okey, berkenaan dengan kenapa DAP ni dia gerun dengan orang Melayu Yang pertama ialah kalaulah kita ada satu perjanjian. Perjanjian saya dah cerita dah sebelum-sebelum ni dalam YouTube saya, hampa boleh tengok. Satu perjanjian yang dilakukan oleh di antara Tunku Abdul Rahman ketika menjadi Perdana Menteri Malaysia dengan MCA pada tahun 1951. Perjanjian tu melibatkan tentang hak-hak istimewa orang Melayu yang dipersetujui oleh semua kaum pada ketika itu. Okey, ni saya cerita dah, selalu saya cerita kenapa jadi 13 Mei apa semuanya ada berkaitan dengan cerita tu tadilah. Jadi kalau apa perasan dalam isu politik sekarang, manipulasi oleh parti-parti pembangkang terutamanya ataupun parti-parti bukan Melayu lah senang cerita, untuk menguasai orang Melayu ni ada beberapa cara. Selalu saya cerita benda ni memang saya jumpa dalam tulisan Frank Swettenham, bagaimana untuk mentadbir orang Melayu. Okey, cara dia mudah saja. Dan konsep ni diikuti oleh UMNO. Dia kata cerita politik, kita kena cerita semua beradil. Diikuti oleh UMNO. Okey, 3 perkara yang jangan sekali disentuh. Kalau kita baca balik perjanjian, pertama sekali perjanjian Pangkor 1874 ialah semua kuasa-kuasa raja-raja Melayu diambil alih oleh British kecuali perihal agama Islam dan adat istiadat. Dalam 2 perkara ni, kalau hampa tengok dalam perjanjian 1952, ya perjanjian Commission License Committee, Commission License Committee, 2 perkara ni mengandungi hak-hak istimewa orang Melayu, yang mengandungi pula dalam hak-hak istimewa orang Melayu tu pula mengandungi perihal tentang raja, perihal tentang bangsa Melayu, perihal tentang agama. 3 perkara ni jangan disentuh langsung oleh sesiapa pun yang hendak menjajah orang Melayu. Nak menjajah ke, nak jadi PM ke, apa pun sekalipun untuk menguasai orang Melayu, 3 perkara ni jangan sentuh. Ni cerita 1874, kalau hampa kaji betul, itulah benda-benda yang berlaku sebenarnya. Jadi disebabkan tu, kalau hampa tengok dekat Malaysia, parti-parti pembangkang ni, ataupun kita kata Pakatan Harapan lah, mereka lebih pakai teori sosialisme. Dalam teori sosial, teori sosial ni dia kesamarataan. Yang dipelopori oleh saya lupa lah, Thomas Owen ke nama dia, yang mengambil konsep daripada, saya tak ingat lah, tokoh falsafah tu, baru lepas exam paper tu. Jadi sosialisme ni dia kesamarataan, perjuangan kesamarataan. Jadi tak ada siapa yang berbeza, sebab konsep dia ialah orang ni bekerja dan dia akan dapat hasil masing-masing ikut sama rata. Dan dia kalau boleh, sosialisme ni tak mau menyusahkan siapa-siapa, semua orang nak hidup happy. Itu utopia sosialisme. Tapi dalam konsep demokrasi ni berakar daripada kapitalisme. Hampa kena faham. Sebab tu bila hampa tengok orang-orang biasa, orang Melayu, kita ni orang miskin, kebanyakannya, majoritinya orang yang tak ada duit. Jadi bila kita tak ada duit, kita sentiasa menentang kapitalisme yang dibawa oleh orang-orang atas ni. Okey, dalam sejarah revolusi Britain dan revolusi Amerika, kita tengok golongan kapitalis ni adalah kuasa kedua di sebalik kerajaan. Maknanya kerajaan duduk depan, kapitalis duduk belakang. Jadi sebenarnya dalam mana-mana situasi politik di dunia ni, kapitalis itulah yang menentukan arah politik dalam negara. Ini hakikat dia yang berlaku mana-mana pun. Sebab kalau kita tengok, contohnya macam Akta Hamba Budak yang dibincangkan di Parlimen Britain pada tahun 1832. Sebenarnya isu tu, dia kapitalis ni, dia kata budak-budak ni kena kerja. Kami akan maksimumkan keuntungan dengan menggunakan apa saja yang ada. Jadi masa tu budak-budak jadi hamba lah, kerja kilang, masuk arang batu apa semua lah. Dan kapitalisme juga mendesak, orang-orang kapitalis ni mendesak supaya kerajaan tidak menghalang apa yang mereka buat. Ni benda yang berlaku ni. Jadi cuba hampa faham konsep tu tadi, dah hampa tengok dekat Malaysia. Siapakah, kita duk sebut dah, kita selalu cerita pasal orang Melayu yang pegang, orang Cina yang pegang ekonomi. Jadi sebenarnya kalau ikutlah daripada teori secara apa ni, raib, bukan secara raib, secara tak nampak lah secara tak nampak ni, maksudnya sebenarnya politik Malaysia ni ditentukan oleh Cina. Itu hakikat yang kita kena terima.
Sebab mereka ni kapitalis yang besar. Kita tengok tycoon, 50 tycoon dekat Malaysia. Ada 5 orang saja Melayu. 10 tycoon besar dekat Malaysia, seorang saja Melayu. Jadi 9 lawan 1, kalah kita orang Melayu. Cara untuk menguasai orang Melayu ni 3 perkara tadi, tetapi tidak dapat dilaksanakan disebabkan orang Melayu ni masih lagi dalam pemikiran yang takut untuk menerima perubahan. Okey, kita takut untuk menerima perubahan dan kita tidak bersedia untuk menerima perubahan. Tetapi kalau hampa baca penulisan oleh Tun Dr. Ismail, Tun Dr. Ismail mengatakan bahawa satu hari nanti hak-hak istimewa orang Melayu ni akan terhapus dengan sendirinya di tangan orang Melayu sendiri. Sebenarnya DAP tak gerun pun. Bagi saya, kalau kita nak takut kepada DAP sangat buat apa? Saya bukanlah nak menyokong kenyataan oleh Tun Mahathir, kita tak payah takut DAP. Sebenarnya maksud saya ialah kita kena takut dengan semua orang Cina daripada segi ekonomi. Sebab Cina, dia tak kira parti, sama ada dia gerakan ke, dia MCA ke, dia DAP ke, dia orang yang sama. Di sebalik 3 ni, saya dah cerita dah dulu, di sebalik 3 ni ada Dewan Perniagaan Cina. Macam saya cerita tadi, kapitalis tu, Dewan Perniagaan Cina yang duduk di belakang parti politik. Jadi apa yang kita lawan sebenarnya? Faham tak maksud saya? Sebenarnya apa yang kita lawan? Sebenarnya kita duk marah ni sama-sama kita saja. Kita kata parti ni tak betul, parti tu tak betul, dia dasar ni tak betul. Tapi hakikat dia di sebalik-sebalik ni, hampa tengok dalam isu PKP contoh paling dekat lah Okey, semua orang tak boleh keluar. Dia kilang-kilang semua tutup. Hampa perasan tak bila Dewan Perniagaan Cina keluar satu surat dekat Azmi Ali? Apa Azmi Ali buat? Itu kenyataan. Orang yang tengok betul-betul jalan perjalanan politik Malaysia ni, kalau hampa tengok betul-betul, itulah hakikat dia. Orang Melayu desak jadi apa? Hang ada duit. Kita ada duit tapi kita tak kaya lah. Kita tak ada kuasa mendesak. Itu hakikat dia. Yang duk bergaduh pasal perkara-perkara yang politik ni bergaduh tak habis. Orang ni kata dasar ni bagus, orang ni kata dia punya pendapat bagus, orang ni kata dia punya ni bagus. Tak ada, murung. Parti politik pun hidup dia di sebalik parti politik kerajaan. Jadi bila dia naik kerajaan, di belakang dia nanti ni ya. Kapitalis lah. Sebab tu kita tidak dapat lari daripada demokrasi. Kalau kita pakai konsep sosialisme, dia takkan ada undi-undi pejadah semua ni. Dia akan jadi republik. Bila republik ni ada benda-benda yang kita kena kongsi lah. Orang kaya, dia kena cara, kalau nak kaya kena kaya semua, nak miskin-miskin semua. Tapi benda tu utopia, benda yang tak boleh digugat sama sekali. Sejak beribu-ribu tahun ni, sejak ribu tahun lah adalah kapitalisme. Yang sempat buat zaman Rasulullah saja. Bila semua kekayaan buat Baitul Mal, bagi sama banyak. Orang miskin dibantu, orang kaya bayar zakat, bayar cukai. Tak ada ketirisan. Itu saja. Zaman lain semua bohong. Ni cerita kemuncak lah orang kata. Sebelum ni saya dah banyak cerita petik. Nak cerita orang kata saya resis, ada kata saya orang DAP. Masa apa ni, saya pernah lah kena kutuk, kena macam-macam lah saya kena kan. Bila saya duk cerita pasal MCA, lagu ni, lagu tu, lagu ni, mereka kata saya ni orang DAP, menyokong DAP, menyokong pembangkang, sebab saya mengata kepada MCA. Dia hampa kena faham, MCA tu lahir daripada tangan British. MCA tu 1949 ditubuhkan atas cadangan Henry Geni. Yang menubuhkan MCA adalah Henry Geni. Jadi Henry Geni, dia ajak semua dah skill dekat Tan Jelok. Sebab tu MCA dia faham orang Melayu. Dia dah belajar dah skill. Okey, so balik pada cerita MCA tadi ni, tahun 49 tubuh MCA. Sedangkan MIC tubuh lebih awal. Tapi MIC masa tu dia ikut belah kiri. Dia bersama-sama dengan Kesatuan Melayu Muda, PMTUC dan sebagainya, komunis. MIC tu asal dia. Bukan dia terus main apa kena-kena BN tak. Sebab tu MIC ni dia agak rebel sikit dan tak dipedulikan oleh UMNO dan MCA. UMNO ditubuhkan pada tahun 1946.
Tapi apa kena ingat, dasar UMNO itu berubah pada tahun 1951 apabila Tunku Abdul Rahman naik sebagai PM. Siapa Tunku Abdul Rahman ni? Hampa kena baca buku Ramlah Adam. Ada 2-3 buku Ramlah Adam yang hampa kena baca yang cerita siapa Tunku Abdul Rahman ni. Saya tak mau cerita, tak kira viral apa menjadi masalah. Saya tak mau. Hampa kena baca tu. Jadi apabila sistem tu berubah, sebenarnya parti politik kat Malaysia ni, dua parti, orang kata parti ulung lah. Saya bukan nak buruk parti tu. Tapi saya kena cerita, ni hakikat sejarah, ni kajian sejarah. Dua parti ni mewarisi apa yang dibuat oleh British, sistem residensi. Hampa tengok sistem, kalau contoh. Kalau betul-betul masa nak merdeka, kalau kita nak balik pada sistem Melayu, kenapa kuasa sultan tak dibagi balik? Mereka pakai sistem residen sampai sekarang. Kita ni pakai sistem residen sampai sekarang, di mana residen mempunyai kuasa penuh kat atas semua perkara kecuali 2 perkara. Agama Islam tak ada istiadat Melayu. Sebab itu parti politik Melayu, dia takkan sembang 2 perkara ni. Dia takkan sembang hai tanah, dia takkan sembang hak istimewa Melayu, dia takkan sembang bab raja-raja, dia takkan sembang bab agama. Kalau dia sembang bab agama macam amanah contohnya, memang dia kena. Sebab benda ni ditanam kat kepala kita. Ni nak cerita apa hak benda betul ni. Benda ni ditanam kat kepala kita. Sebab tu kita ni duduk dalam ruang yang tak terbuka. Kita duduk nampak benda tu, kita tak jadi progresif. Kita duduk dimomokkan takut dengan Cina apa semua. Sedangkan pelantikan Tan Cheng Lock sendiri dicadangkan oleh PKM. Tu cerita dia. Apa nama Cina tu? Yang Jinping. Bukan Jinping lah, kalau tak salah saya bukan Jinping. Tapi komunis yang mencadangkan nama Tan Cheng Lock sebagai Presiden PMTUC sebelum dibubarkan dan kemudiannya naik menjadi MCA. Dah tu pusing kot mana. Nanti saya share buku dia. Buku ni pun Cina yang tulis. Jadi sebenarnya dalam politik kita, saya rasa lah politik kita ni dimomokkan saja supaya takut. Kenapa kita apa-apa jadi pun kita jadi mangsa? Kenapa kita tak disuruh, okey, orang Melayu kena kaya, okey, sediakan ni, sediakan tu apa semua? Sebab tak boleh buat. Dasar yang ada membantu saja, tapi tidak membantu secara keseluruhan. Disebabkan kapitalis duduk belakang ni. Okey, hang nak buat ni, hang ada duit? Tak ada. Okey, contoh. Tu Razak. Okey, tu Razak, you nak buat ni, you ada duit. You nak buat dasar-dasar, okey, nak buat dasar pertanian. Dasar pertanian, kena keluar belanja 250 juta, contoh. Mana nak dapat duit 250 juta? Okey, kata duit simpanan negara dalam bank negara dan sebagainya. Okey, selain tu ada pakej rancangan ekonomi dan sebagainya. Duit ni mana mai? Orang kata Federal Reserve lah dan sebagainya. Bang, kalau tengok dalam sistem kerajaan, mana-mana pun kalau hampa baca, hampa follow betul-betul politik dan kapitalisme, kapitalis ni yang bagi duit. Barulah dia turun cerita kursi gelap lah, apa semua lah. Tu baru dia cerita hak belakang-belakang. Tapi di sebalik-sebalik dia, kapitalis ni yang bagi duit. Jadi kita ada cerita kapitalis telco. Okey, kerajaan hang bayar sekian-sekian dengan sekian-sekian bayar hutang. Siapa bagi? Esro. Contoh lah, ni contoh, janganlah pegang pula. Ni contoh saja. Esro kami bagi channel percuma. Kerajaan kata, okey, apa yang hang nak? Okey, kami nak sekian-sekian. Benda ni jadi lama dah. Ni hukum rimba. The fittest win. Siapa yang kuat, orang tu yang berjaya. Jadi kita ni dipecah-pecahkan. Pecah tang ni, pecah tang tu. Okey, dalam, kalau kita sembang pasal politik, okey, dalam parti ni ada pecahan dia pula, dalam parti ni ada pecahan dia pula, parti ni ada pecahan. So buat apa kita nak gerung dengan DAP? DAP tu tak peduli pun dengan kita. MCA pun dia tak peduli dengan kita. Kalau hampa tengok dalam isu Jawi, contoh paling terbaru isu Jawi lah paling terbaru. Depa buka balik isu Jawi dalam buku teks. Tu orang kata MCA baik. DAP memang tahu dah. Tapi yang kata ni macam mana? MCA. Jadi sebenarnya kita ni kena mohon. Kita ni powerless. Tak ada kuasa. Tapi kena ingat, lidi sebatang patah kalau seikat kuat. Kita nak jadi seikat apa, serumpun lidi tu, nak jadi tu macam mana? Macam mana kita nak buat?
Saya duk tengok kat mana tu, page mana tu. Duk balik sembang pasal Cina ada penyatuan lah, ada ni ada. Dan orang Melayu pun bersatu. Cuma orang Melayu tak boleh tunjuk penyatuan tu secara besar-besaran. Sebab kita ditekan. Tekan dalam diam. Undang-undang pun tak menjelebihi kita naknya. Banyak benda yang tak menjelebihi kita disebabkan kita tak ada duit. Cuba ada duit tengok. Orang politik pun boleh beli. Itu benda dia. Sebab tu selalu saya seru dalam video-video saya sebelum menega jadi kaya apa semua. Untuk dengan harapan supaya satu hari nanti akan ada orang Melayu yang celek dengan ilmu sejarah dia, dengan ilmu agama dia dan sebagainya. Nampak benda ni dah boleh atok. Atok masa depan kita. Mungkin saya masa tu dah 50, 60 ataupun saya dah mati. Tapi anak-anak kita tu. Saya buat semua-semua ni untuk anak-anak. Cerita pasal DAP tadi. Tahun 1960-an. Fred Gerard dan siapa lagi, Comber dan sebagainya. Mereka cerita dah prediction, mereka buat ramalan tahun 90-an ataupun tahun 2000 akan berlaku perubahan besar dalam sistem politik Cina, di mana orang Cina yang dia ada dalam DAP tu, orang Cina DAP ni Cina-Cina miskin yang tak puas hati dengan Cina-Cina MCA, Cina-Cina kaya. Cina-Cina kaya ni Cina-Cina kapitalis tu lah. Mereka ni sendiri pun tak puas hati dengan Cina tu pasal mereka kaya. Sebab mereka kata Cina-Cina yang kaya ni tidak menyokong, tidak membantu mereka di peringkat bawah ni. Tu cerita dia. Sebab tu kalau hampa tengok dalam isu sekarang, Cina-Cina yang ada ni, kalau hampa tengok duduk viral kan, Cina-Cina duduk pergi sokong Cina komunis. Pasal mereka ni, Cina-Cina yang ada dalam DAP ni, kebanyakannya Cina-Cina miskin. Macam kita. Sebab tu mereka pakai ideologi komunisme. Sebenarnya mereka nak bawa sosialisme dekat Malaysia, tapi tak boleh. Pasal orang Melayu ni tak bersedia untuk berkongsi kuasa. Dan kita takkan bagi. Memang kita takkan bagi. Gila apa nak bagi. Tapi kalau kita tak mau bagi, kita kena pegang. Kita kena ingat betul-betul. Kita kena ada 10 orang kaya dekat Malaysia ni. Baru kita boleh sembang pasal ekonomi. Baru kita boleh kontrol. Macam juga hampa tengok Amerika. Yahudi Amerika. Mereka tak ramai. Tapi hampa tengok betul-betul daripada segi perundangan, daripada segi pemilikan harta dan sebagainya. Mereka kena tindas tak? Sebab mereka kaya. Mereka yang menentukan dasar politik Amerika tu sendiri. Sikit tapi kaya. Kita ni ramai tak ada pun yang kaya. Ada seorang, Syed Mokhtar, tu pun macam-macam orang kata dia. Bukanlah saya kata nak ni ramai lagi orang kaya sebenarnya. Ni kita kena tengok. Tak payah, saya rasa tak perlulah kita nak takut. Takut dengan Allah Ta'ala sudahlah. Takut dengan benda lain tu syirik dah. Dia tu syirik je oi. Takut benda makhluk ni syirik. Dengan Allah Ta'ala tak mau takut. Tapi dalam nak menceritakan tentang rentetan peristiwa sejarah tu memang banyak lah. Law ni pun saya duk kaji. Saya duk sibuk dengan exam. Sebelum ni saya duk baca buku. Saya duk kumpul buku Tun Razak sekarang ni. Saya nak baca apa dasar-dasar yang dia buat Tun Razak. Sebab Tun Razak ni orang yang melalui 13 Mei. Jadi saya nak tengok apa pandangan-pandangan orang dan pemikiran Tun Razak sendiri sepanjang tempoh hingga 13 Mei. Saya nak tengok tulis buku saya 13 Mei. Tapi buku-buku tu mahal. Ada satu buku Strategy for Action yang ditulis, yang orang putih tulis, yang mengkaji tentang Tun Razak sampai dia matilah. Dia beli 300. Buku lama mana nak cari. Lah baru-baru lah mana nak cari cik. Mahal buku. Jadi sebab tu saya berniaga. Nak harap duit gaji sendiri mampu tak makan nak bini saya. Sebab tu saya berniaga. Saya tulis jarah ni bukan kata saya tulis nak seronok-seronok nak buat duit. Kalau nak buat duit pun saya cari orang pula tolong. Bagi pula. Kita kongsi. Berkongsi rezeki. Daripada kaya bang. Lagi satu, kebanyakan mereka ni generasi yang Anglophile. Generasi yang mengaji kat luar negara, mereka dah terpengaruh dengan budaya asing, mereka balik Malaysia. Habis lah, mereka tak tahu mampu pergi lah. Macam tu lah maknanya yang berlaku. Kalau kita tengok dari sistem pendidikan, apa tengok berapa ramai menterita ada lepas hantar sekolah Melayu, ada lepas hantar pergi sekolah orang miskin. Tak ada. Sebab tu pemimpin kita, dia tak faham kita. Sebab tu Cina, bila pemimpin Cina, anak-anak Cina MCA, pemimpin MCA, dia tak masukkan anak-anak mereka dengan orang-orang bawah ni, orang-orang yang menyokong DAP hari ni. Jadi pemimpin-pemimpin MCA dia tak faham apa yang Cina mau nak. Apa yang Cina MCA, Cina menyokong DAP mau sebenarnya. Sebab mereka tak tahu. Mereka duduk atas kayangan, kita ni duduk atas bumi.
Macam juga politik kita. Duk sembang politik pompang, tapi masalah rakyat apa tak tahu. Dan kebanyakannya politik kita macam tu lah. Sembang. Malah bila dah naik atas, apa pula buat duit. Sebab tu DAP menang. DAP berjaya. Sebab dia main sentimen perjuangan sosialis. Kita ni sentimen feudal. Kita bukan sentimen sosialis, fasis, nasionalisme dan sebagainya. Tak. Sentimen kita adalah feudal. Bila hampa faham dua konsep tu, feudal dan sosialisme, orang faham kenapa Cina tak boleh duduk dengan Melayu. Kenapa Melayu tak boleh duduk dengan Cina? Pasal dua ideologi tu pun dah tak sama. Kita rasa tak boleh hidup tanpa raja-raja Melayu. Kita tak boleh hidup tanpa ada hak istimewa orang Melayu. Dan sebab itulah parti-parti politik dia main kad tu. Tapi masalah juga kalau tak ada. Dia ada pro dan kontra lah. Tapi pada saya lah, sebagai orang kampung yang pindah duduk di bandar, daripada utara mai duduk pantai timur ni, saya rasa kita kena usaha lah. Saya pun ketiak sampai umur macam lah pun usaha lah selagi boleh. Sampai bila nak buat bantuan kerajaan. Bukanlah kata saya nak sembang kemas ke apa, mentang-mentang saya kerja gini makan gaji apa semua tak. Itu saya selalu duduk ingat. Sebab saya rasa susah tu. Tapi saya tak pernah nak kata nak ambil bantuan kerajaan. Sebab saya fikir kurang-kurang saya boleh makan nasi. Ada lagi susah daripada saya biar. Tapi banyak orang kita ni dia tak peduli. Saya duit, ambil. Bantu orang Melayu ni senang kena beli. Kenapa British boleh duduk lama? Kenapa British boleh memerintah lama di tanah Melayu? Bukan kata lama mana pun. Kalau nak kira dia tak habis satu tanah Melayu, dia lah paling lama. Kalau nak banding dengan Belanda dan Portugis. Sebab Belanda ni duduk di Melaka saja, negeri lain dia tak masuk. Portugis pun duduk di Melaka, negeri Melayu yang lain dia biar, tak masuk. Tapi British ni dia berjaya menguasai seluruh tanah Melayu selama hampir lebih kurang 100 tahun. Lebih kurang lah. Dia tak sampai 100 tahun. Cuba kita tengok, dia masuk 1874, dia keluar 1957. Kalau 100 tahun, maknanya kata sepatutnya dia keluar 1974 lah. 100 tahun. Tapi tak sampai 100 tahun, dia berjaya mengubah kita. Dia ambil 2 generasi saja, ubah habis kita orang Melayu. Daripada segi pemikiran dan sebagainya lah. Terutama sekali dalam bidang pendidikan. Cerita saya kampung baru ni, saya selit lah. Cerita saya kampung baru, saya buka rekod penubuhan RIDA ataupun lah ni kita kenal sebagai pembangunan wilayah bandar sekarang ni lah. Penubuhan RIDA atas paper cerita okey kita kena tolong kampung Melayu sekian. Ni on paper. Tapi kalau hampa baca rekod tu betul, penubuhan RIDA ni sebenarnya atas desakan MCA untuk bantu Cina-Cina yang ada di kampung baru. Kalau tak ada Cina MCA, kalau tak ada kampung baru tu, RIDA tu pun tak wujud. Hampa tengok kampung baru, kampung Melayu dengan kampung baru Cina. Kalau hampa pilih memang tak ada apa lah. Memang bodoh. Saya dulu duduk kampung baru. Bapak saya polis. Saya tahu kampung baru tu macam mana. Nama tempat saya duduk tu pun ada dalam rekod. Buka tu 1952. Saya tak mahu sebut tempat. Tapi di Kedah. Saya dah tengok rekod dah. Hampa bayang kalau tahun 50, zaman tu, kawasan baru, sophisticated lah. Penuh dengan kelengkapan dia semua. Tapi kampung Melayu ada apa? Sampai lah pun kalau hampa tengok. Ada apa kampung Melayu? Kampung orang Melayu, kampung biasa-biasa je, bukan kampung Melayu dekat KL tu. Kampung kita ni, kampung tok nenek kita ada apa? Tu beza dia. Penubuhan UKM pasal desakan pasal Don Zong dan Jiao Zong yang hendak memohon, yang mendesak kerajaan supaya bahasa Mandarin setaraf dengan bahasa Melayu dalam perlembagaan. Tu punca tubuh UKM, DBP. Dia orang bahasa pustaka. Bukan saya saja abang nak tubuh orang Melayu kita, pemimpin kita ni tak tahu fikir apa time tu. Sampai kelar pun kalau hampa tengok apa dia yang pemimpin kita penik untuk bantu bangsa. Hampa tengok betul-betul. Hampa parti betul-betul seorang-seorang. Apa benda yang depa penik untuk depa naikkan bangunan ke institusi ke apa pun yang bantu orang Melayu. Hampa tengok betul-betul. Dia apa benda pun jadi sebenarnya atas desakan Cina. Maknanya kita dengan Cina ni tak boleh pisah. Memang Allah Ta'ala takdir dah kita ni bermusuh dengan Cina ni. Itu cerita dia, hakikat dia sebenarnya.
British dia mai. Wah, baru saya teringat ada orang tanya. Okey, orang tanya saya, bang, sejak bila orang Melayu, orang putih mai kaji orang Melayu? Okey, penubuhan Syarikat India Timur Inggeris pada tahun 1600. Orang putih yang pertama Alexander Hamilton sampai ke tanah Melayu 1580. Dia mai sini, dia duduk selama 5 tahun, dia duduk selama 5 tahun, dia pusing. Seluruh dia pergi Terengganu dan sebagainya. Dia tulis dah orang Melayu panggil lagu ni. Dan cuba hamba fikir, daripada tahun 1600 lah lebih kurang, kita ambil 1600. 1600 sampai 1874. Kenapa British ambil masa 274 tahun baru dia masuk tanah Melayu? Orang berfikir betul-betul. Saya ada jawapan, tapi saya tak mau beritahu. 274 tahun baru British ambil tanah Melayu. Sedangkan masa tu ada Belanda semualah. Memanglah ada Belanda. Tapi kenapa dia mengambil masa yang begitu panjang? Sedangkan dalam tempoh tu 274 tu, kalau tengok dekat Eropah, berlaku pergolakan kuasa. Dengan Raja Perancis dia, dengan Raja Belanda William the Orange tu buat pasal, dengan Raja Jerman buat pasal. Patutnya masa tu British dah boleh ambil alih dah. Tapi kenapa British tak mau? Dan kenapa pula apabila Francis Light mai sini, kita ambil contoh 1776 1874, lebih kurang 100 tahun. Dalam masa 100 tahun tu, apa dia buat? Yang tu apa kena tengok dalam jina-jina depa. Jina-jina ni nak beli mahal cik. Oi, ada kat London. Saya teringin nak pi. Duk fikir ni, duk kumpul duit nak pi baca benda-benda tu. 100 tahun. Apa dia buat selama 100 tahun? Dan selepas 100 tahun tu, kenapa ada orang macam Francis Tunham? Okay, dalam 100 tahun tu juga, dalam banyak penulisan mereka, yang kita selalu sembang ni sejarah, tetapi mereka juga menulis tentang geografi dan geologi. Ada cerita dah. Dan mereka ada satu kumpulan. Sebelum mereka nak tubuh SITC, maktab yang kita kenal hari ni, Universiti Sultan Idris, sebelum mereka nak tubuh SITC tu, mereka ada satu grup yang mengkaji orang Melayu. Orang putih ni cerdik tu. Dia bukan main bodoh-bodoh. Dan teknik yang digunakan oleh British tu ditiru oleh Jepun. Yang hari ni kita kenal sebagai espionage. Bahasa orang putih dia. Dia main kaji. Okey, sebagai penutup, saya cerita lebih kurang macam tu lah. Tajuk tu gempak je lah kan. Sajalah nak tarik empau sikit kan. Buat tajuk bodoh kan, mana tengok pula. Okey, sebagai penutup, tak payah takut dengan Cina, MCA ke apa semua tu. Cina tetap Cina, Melayu tetap Melayu. Beza parti macam mana pun, saya pegang kata Tok Guru saya lah. Manusia ni dia macam 5 jari, tapi duduk di tangan yang satu. Maknanya hamai ikut cabang mana pun, perjuangan tetap satu. Sama tu juga dengan Cina. Dia mai lah ikut mana pun, perjuangan dia bangsa dia lah. Kita ni perjuangan kita, bangsa kita lah. Jadi hantu saya sembang lah. Hari ni Cina baik, hari ni Cina tak mudarat, hari ni Cina mudarat, tak sama lah. Selagi dia mengancam kita sama ada cara halus ataupun kasar, dia tetap mengancam kita. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.